Assalamualaikum. Apa kabar semua murid-murid? Cikgu harap masih sehat dan dapat mengikuti kelas Bahasa Melayu tahun 1 bersama dengan Cikgu Sudiani. Okey, hari ini kita dalam tajuk Kita Selamat di Sini. Dan hari ini juga kita akan belajar menyatakan maksud pantun. Baik, kita lihat di sini cara menyatakan maksud pantun dengan betul. Membaca pantun dengan teliti, kemudian melalui 2 baris akhir dalam pantun, murid perlu menyatakan maksud pantun tersebut. Okey, cikgu bercontoh di sini. Contoh yang pertama, kita baca dahulu pantun yang terdapat pada halaman ini. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Loceng rehat, sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Okey, ini adalah pantun yang mempunyai 4 baris. 1, 2, 3, 4. Okey, baris pertama dan kedua adalah pembayang. Baris ketiga dan keempat ini adalah maksud pantun, dan di sinilah kita perlu mencari maksud pantun yang sebenar. Okey, seperti yang cikgu katakan tadi, bahagian merah ini adalah bahagian maksud pantun. Di sinilah kita perlu mencari maksud pantun yang sebenar. Okey, kita lihat apa maksud pantun ini ya. Okey, maksud pantun di sini ialah bila loceng rehat berdering, semua murid perlu beratur di luar kelas. Itulah maksud pantun yang kita baca tadi. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Seperti biasa, kita kena baca dahulu pantun tersebut. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Okey, seperti yang cikgu katakan tadi, baris pertama dan kedua adalah pembayang pantun, baris ketiga dan keempat adalah maksud pantun. Di bahagian yang cikgu merahkan ini, di sinilah kita perlu mencari maksud pantun yang sebenar. Mari kita lihat maksud pantun ini. Okey, maksud pantun ini ialah kita dilarang berlari di dalam tandas kerana lantainya licin dan boleh mengakibatkan tergelincir. Okey, kita beralih kepada tugasan pada hari ini, iaitu halaman 72 dan halaman 73. Untuk halaman 72, murid perlu membaca pantun dan memadankan sahaja pantun tersebut dengan gambar yang disediakan. Maksudnya, kita menyatakan maksud pantun melalui gambar yang diberi. Okey, kita lihat halaman 72. Kita baca dahulu arahan baca pantun. Kemudian padankan pantun dengan gambar. Okey, kita baca dahulu pantun yang ada. Di sini bahagian pantun dan sebelah sini bahagian gambar yang perlu kita padankan. Memadankan itu ialah kita garis pantun kepada gambar yang bersesuaian. Okey, kita baca dahulu. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Loceng rehat, sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Mana gambar di sini yang menunjukkan murid sedang beratur? Ya, betul, gambar yang ketiga. Sekarang mari kita baca pantun yang kedua.
Orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin. Jangan berebut ketika membeli. Di mana gambar sini yang menunjukkan murid tidak berebut-rebut ketika membeli? Betul, gambar yang pertama. Oke, sekarang kita baca pantun yang ketiga. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Oke, mana gambar di sini yang menunjukkan murid sedang membawa pinggan secara berhati-hati? Mari kita lihat. Ya, betul, gambar yang kedua. Bagus anak-anak murid cikgu, pandai semuanya. Tahniah kerana bersama-sama dengan cikgu menjawab tugasan pada halaman 72. Mari kita lihat pula tugasan pada halaman 73. Oke, pada halaman ini murid perlu membaca pantun dan menyatakan maksud pantun seperti contoh yang telah cikgu berikan pada awal pembelajaran kita hari ini. Lihat dua baris akhir pada pantun dan nyatakan maksud pantun dengan melengkapkan frasa yang diberikan pada halaman ini. Oke, ini adalah halaman 73. Kita baca dahulu arahan di situ. Baca pantun, kemudian nyatakan maksud pantun. Oke, di sini bahagian pantun, di sini pula bahagian maksud pantun. Dalam halaman ini telah disediakan frasa pada ketiga-tiga pantun untuk panduan kamu melengkapkan maksud pantun yang sebenar. Oke, sekarang kita baca dahulu pantun yang pertama. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Oke, di sini diberi frasa, kita dilarang berlari di dalam mana? Dalam tandas. Kerana apa? Mari kita lihat jawaban yang sebenar. Untuk baris ketiga dan keempat telah digaris di sini dan jawaban yang sebenar ialah tadi cikgu kata kita dilarang berlari di dalam tandas, betul. Kerana lantainya licin dan boleh mengakibatkan tergelincir. Bagus ya. Okey, sekarang kita beralih kepada pantun yang kedua. Kita baca bersama-sama. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Oke, seperti yang cikgu katakan tadi, baris ketiga dan keempat, di sanalah kita perlu mencari maksud pantun yang sebenar. Kita lihat baris ketiga dan keempat. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Oke, coba lihat maksud di sini. Kita berpandukan kepada frasa yang diberi. Kita hendaklah memastikan tempat kosong sebelum tempat kosong. Apa jawapan sebenar? Mari kita lihat. Oke, di sini telah digariskan baris ketiga dan keempat. Dan kita baca, kita hendaklah memastikan tangan kita betul-betul kering sebelum menekan suis elektrik. Itulah maksud pantun yang kedua. Oke, sekarang kita baca pantun yang ketiga. Pergi ke latah membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Oke, di sini telah diberikan dua frasa. Kita hendaklah tempat kosong supaya tempat kosong. Mari kita lihat jawapan yang sebenar.
Oke, digariskan di sini baris ketiga dan keempat. Jadi maksud pantun tersebut ialah kita hendaklah sentiasa mengikut peraturan supaya kita akan sentiasa selamat walau berada di mana-mana. Itulah jawaban ataupun maksud pantun yang ketiga. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu harap apa yang cikgu berikan ini akan memudahkan kamu untuk membuat tugasan pada hari ini serta akan memberikan panduan kepada kamu dan dapat melaksanakan tugasan pada hari ini dengan mudah. Terima kasih kerana hadir pada kelas cikgu hari ini. Cikgu berharap agar bahan ini menjadi panduan berguna kepada semua murid. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Sudiani dan like video PDPR yang cikgu kongsikan serta kamu boleh share pada kawan-kawan kamu agar panduan pembelajaran yang cikgu berikan ini dapat disebarkan kepada seberapa ramai murid dan menjadikan ia bermanfaat kepada mereka. Terima kasih sekali lagi dan semoga berjumpa pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.